Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa man salaka bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih kita dari kalangan hamba-Nya yang suka kepada kebaikan. Setelah kita salat maghrib secara berjamaah, mudah-mudahan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 27 kali ganda dibandingkan dengan sembahyang bersendirian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam hal seperti ini, yang perlu kita lihat ialah siapa yang memberi. Jangan lihat berapa banyak diberi, kerana bila kita melihat siapa yang memberi, tentu ia terlalu tinggi nilainya. Lebih-lebih lagi yang memberi ialah Allah yang Maha Kaya, yang mana kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan habis dari dunia sampai akhirat nanti. Jelas sekali bila Allah Ta'ala sebut tentang apa? Balasan ahli syurga. Mereka akan mendapat nikmat yang tidak tergambar, bukan untuk masa tertentu, tetapi khalidina fiha abada. Penghuni syurga akan menikmati nikmat di dalam syurga kekal selama-lamanya, yang mana tidak akan ada mati lepas itu. Jadi beginilah para jamaah, banyakkanlah kita memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita untuk mengingati Allah dan mensyukuri Allah, serta kita dapat beribadah dengan cara yang baik. Di antara doa yang boleh kita doakan ialah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatkan Engkau melalui salat dan yang lain-lain. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu di atas nikmat yang Engkau kurniakan. Wa husni ibadatik, dan supaya kita dikurniakan oleh Allah baik dalam beribadat. Sebab dalam beribadat pun kadang-kadang berlaku tidak baiknya, seperti riya, tak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya ibadat kita cukup baik, iaitu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Alhamdulillah kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala untuk berada dalam majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, kebaikan yang ada dalam majlis ilmu ini, yaitu dikerumuni oleh para malaikat, diselubungi oleh rahmat Allah, kemudian ketenangan diturunkan ke atas mereka yang ada dalam majlis ilmu, dan Allah menyebut siapa yang ada di dalam majlis ilmu itu. Ini kebaikan di antara kebaikan dan kelebihan berada dalam majlis ilmu. Mengikut satu riwayat, Rasulullah SAW pernah suatu hari masuk dalam masjid. Didapati di sana ada dua halaqah. Dua halaqah maknanya dua kumpulan, Yang halaqah maknanya bulatan begitu, Jadi ada dua kumpulan. Yang satu kumpulan berzikir saja. Kumpulan berzikir itu baik. Yang satu kumpulan lagi ialah belajar tentang, mengkaji tentang agama. Kata Rasulullah SAW, kedua-dua kumpulan ini adalah baik, tapi aku lebih suka kumpulan yang belajar. Subhanallah. Ini para jamaah, seronoknya kita kalau dia merasakan disukai oleh Rasulullah SAW, kan? Seronokkan kita, kan? Inilah yang disukai oleh baginda dibanding dengan yang berzikir, dan sebagainya. Tapi Nabi kata, ini yang aku lebih suka.
Jadi semuanya ini para jamaah kita tidak akan perolehi melainkan bila kita minta kepada Allah. Yang tadi, a'inni ala zikrika, bantulah aku untuk mengingati engkau, wa syukrika, mensyukuri nikmat yang kau kurniakan, wa husni ibadatik, dan supaya kita beribadah dengan cara yang baik. Jadi insya-Allah mulai malam ini, ya, rasanya kita boleh tetapkan tiap-tiap bulan lah, ya, iaitu Selasa yang terakhir, ya, Selasa yang keempat. Kita mulai malam ini kita akan mengisikan kuliah dan pengajian kita ini dengan berpandukan kitab yang ditulis oleh Dr. Kamal Al-Mawil, ya, beliau ni salah seorang ulama daripada Syria, ya, Dr. Kamal Al-Mawil, iaitu kitab yang beliau susun ini ialah At-Tafsirut Tarbawi lil Quranil Karim. Maknanya ialah tafsiran secara tarbiyah, secara pendidikan, ya, yang ada di dalam Al-Quran itu. Kerana kita tahu bahawa terlalu banyak sudah disusun kitab-kitab tafsir ini dengan berbagai-bagai bentuk dan pendekatan. Ada yang menggunakan tafsir itu secara menghuraikan kalimat-kalimat dan sebagainya. Ada yang menghuraikan makna secara umum, ya, sama ada bahasa Arab ataupun bahasa Melayu pun sudah banyak kita lihat ini, ya. Tapi doktor ini dia cuba melihat dari sudut yang lain. Penekanannya diberikan kepada tafsir secara tarbawi. Mungkin ada juga tafsir-tafsir yang lain menyebutnya, tapi tidak secara ditonjolkan perkara itu. Tidak disebut sebagai tarbawi umpamanya, tak ditonjolkan perkara itu. Mungkin disebut begitu melalui apa? Melalui hadis-hadis Nabi. Dan Dr. Kamal Al-Mawil ini, beliau juga berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tapi beliau cuba menjelaskan inilah dia bentuk tarbiyah yang ada di dalam Al-Quran. Itu kerana beliau cuba untuk membawa kita supaya apa yang kita baca di dalam Al-Quran dapat kita amalkan, ya. Baik, kita lihat apa yang beliau tulis, ya, dalam bukunya ini ataupun kitabnya ini. Dan sebelum saya lupa, iaitu kita akan cuba membaca tafsir ini bermula daripada surah Al-Fatihah. Kemudian kita akan melihat sebahagian daripada juz ammah, dan begitu surah-surah yang disebut sebagai surah lazim, seperti Waqi'ah umpamanya, Sajadah umpamanya, ya. Sebab ini yang di kalangan masyarakat kita ini yang banyak diamalkan kan, ya. Mungkin kalau nak baca tafsir keseluruhannya mungkin terlalu banyak masa yang akan digunakan. Tapi apapun para jamaah, kita lakukan apa yang kita mampu kita lakukan. Yang lain itu kita serah pada Allah. Sempat tak sempat itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita tidak akan diperhitungkan. Kita akan diperhitungkan berusaha atau tidak. Jadi inilah yang kita usahakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita usahakan, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan apa yang kita usahakan ini. Baik, kita lihat apa yang beliau tulis, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu nabiyyin ijtabahu wa lihidayatil alamin arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Ini biasa dilakukan oleh ulama-ulama bila menyusun kitab. Dia akan memulakan dengan puji-pujian kepada Allah. Ini adablah, ya, dalam bab adab ini, ya. Begitu kalau kita lihat pujian yang diberikan oleh beliau dalam kitabnya ini. Baik, kita nak lihat apa yang beliau ajak kita untuk memerhatikan. Hainama nazala al-Quranul Karim lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'atawna tafsirahu
Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassiruna min al-Qur'an li ashabihi illa ma ashkala minhu alaihi. Ketika Quran itu diturunkan, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim, mereka tidak mengambil tafsiran-tafsiran Al-Quran itu, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini tidak mentafsirkan ketika ayat diturunkan. Baginda tidak mentafsirkan ayat itu. Hanya baginda bila menerima ayat itu diturunkan, baginda akan panggil sahabat atau mana-mana sahabat yang sama dengan baginda, baginda akan bacakan. Baginda tidak huraikan, ya. Melainkan kalau ada perkara-perkara yang menjadi masalah ataupun yang menjadi iskal, ya, yang menjadi kesulitan bagi mereka, baru mereka bertanya dan Rasulullah SAW akan menjelaskan, ya. Sebagai contoh, ketika ayat mula-mula diturunkan, yaitu apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika ayat diturunkan tak ditafsirkan oleh Nabi SAW, dan sahabat pun tak tanya ayat itu apa maknanya, hanya diturunkan, dibacakan, dan sahabat terus menerimanya, mendengarnya, disampaikan kepada yang lain pula. Begini cara sahabat ridwanullahi alaihim, mereka tidak mengambil ataupun menerima tafsiran mana-mana ayat yang diturunkan. Ini di peringkat awal, ya. Dalam hal ini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, apa kata Sayyidatina Aisyah? Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yufassiru syai'an minal Qur'an illa ayam bi'adadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentafsirkan satu pun daripada Al-Quran melainkan beberapa ayat sahaja, ya. Allamahunna iyyahu Jibril alaihissalam. Ayat-ayat yang diturunkan itu, yang ditafsirkan oleh baginda, ialah yang diajar oleh Jibril alaihissalam. Ini boleh dirujuk dalam kitab tafsir At-Tabari umpamanya, ya. Dalam tafsir At-Tabari, bagi siapa yang mempunyai buku itu ataupun kitab itu, bolehlah dirujuk. Sebab Dr. Kamal Al-Mawil ini, beliau dalam menyiapkan tafsir ini berpandukan kepada beberapa tafsir yang besar, kitab-kitab tafsir yang besar. Tafsir At-Tabari, tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Katsir, tafsir As-Sayuti, dan tafsir Asy-Syaukani yang disebut sebagai Fathul Qadir, ya. Jadi tafsir At-Tabari umpamanya Jami' Bayan fi Ta'wilil Quran, tafsirul Razi At-Tafsirul Kabir atau Mafatihul Ghaib, tafsir Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Ibn Katsir Tafsirul Quranil Azim, tafsir As-Suyuti Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, tafsir Syaukani yakni Fathul Qadir. Artinya beliau dalam menyusun bukunya ini ataupun tafsir ini, beliau pandukan kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar, yang diakui, ya. Bukan sembarangan lah, ya. Cuma yang kita lihat nanti ialah beliau ini mentafsirkan ayat Al-Quran itu dengan memberikan tumpuan hal-hal yang berhubung dengan tarbiyah ataupun pendidikan. Ini yang dilakukan oleh beliau. Sebab kalau kita lihat tafsir-tafsir itu ada yang menafsirkan ayat yang berhubung dengan apa? Berhubung dengan gerakan umpamanya, ya. Seperti yang dilakukan oleh Sayyid Qutb fi Zilal Al-Quran. Dia lebih kepada gerakan-gerakan, ya, dakwah, ya. Jadi beliau ni cuba mentafsirkan dari sudut tarbiyah. Baik, kita nak lihat bagaimana sahabat-sahabat di zaman silam ketika Quran diturunkan. Wa ruya an Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, kata mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqri'uhumul ashr, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membacakan kepada mereka 10 ayat.
bacakan 10 ayat. Fala yujawizunaha ila ashrin ukhra hatta yata'allamu ma fiha minal amal. Para sahabat ini tidak akan berpindah kepada ayat-ayat yang lain daripada yang 10 tadi, sehinggalah mereka beramal terlebih dahulu. Nah, ini cara sahabat. Bila menerima 10 ayat, mereka tidak akan berpindah kepada ayat lain, melainkan setelah mereka beramal. Fa yu'allimuna al-Qur'ana wal 'amala jami'an. Ini kata-kata sahabat ya, 3 sahabat tadi. Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Mereka mengatakan bila Rasulullah SAW membacakan kepada mereka 10 ayat, mereka tidak akan berpindah kepada ayat yang lain, sehinggalah mereka beramal terlebih dahulu. Jadi Nabi SAW kata mereka, yu'allimuna al-Qur'ana wal 'amala jami'an. Baginda mengajar kami Quran dan amal sekaligus ya. Ini yang diakui oleh siapa? Oleh sahabat-sahabat yang 3 tadi. Ini disebut dalam kitab At-Tabari dan Qurtubi. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud inilah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa dia? Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada Abdullah bin Mas'ud ini mentafsir Al-Quran itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat yang diberikan keistimewaan dalam mentafsirkan ayat Quran. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna sa'uba alaina hifzu alfazil Quran wa sahula alaina al-amalu bih. Kami sesungguhnya, kata dia, sukar untuk kami menghafal kalimat-kalimat Al-Quran, tapi mudah kami beramal dengannya. Masya Allah. Ini kata-kata sahabat ya. Dan kata-kata sahabat ini tentulah hasil daripada yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lihat ni, kenapa boleh mudah mereka beramal? Ya. Inna sa'uba alaina hifzul alfazil Quran wa syahula alaina al-amalu bih wa inna man ba'dana, sesungguhnya orang yang selepas kami, yasbulu alaihim hifzul Quran, mudah mereka hafal Quran, wa yas'ubu alaihimul amalu bih, tapi sukar nak beramal, katanya. Allah. Dah kita mula terasa lah ni. Ini sahabat yang berkata ya. Terasa ya. Dulu mereka ni nak hafal payah, tapi beramal senang. Kata beliau, selepas kami hafal mudah, amal payah. Dan memang ini suatu kenyataan lah ya. Ramai sekarang yang hafal ya. Mahat tahfiz pun banyak di sana sini, tapi soalnya beramal bagaimana. Ini sedikitlah ya. Alhamdulillah, dulu daripada kita sewa rumah, rumah-rumah tu ya, untuk buat berjamaah, alhamdulillah ya, sekarang dah ada tempat yang memang khas untuk kita melakukan solat. Kena bersabarlah sedikit ya. Tengoklah berapa ramai yang ada. Ini dia yang kita terasa kata-kata Abdullah bin Mas'ud ya. Kan? Alhamdulillah, tapi bersabarlah ya. Mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala bukakan ya. Sebab ini bukan untuk sembahyang tarawih saja kan, bukan untuk hari raya saja kan. Malah kalau dari segi perintah Rasulullah SAW, 5 waktu yang lebih diutamakan kan. Sehingga diberi amaran, kalau tak datang boleh dibakar rumahnya. Sembahyang tarawih tak disebut pun, sembahyang hari raya pun tak disebut, tapi sembahyang 5 waktu memang disebut. Jadi ini kena bersabar sedikit ya. Sebab kita tak tahu Allah akan datangkan. Ada di beberapa tempat ya, yang dahulu tu memang boleh katakan tak ada lah ya, yang datang sembahyang berjamaah tu ada berapa orang aja, kadang-kadang tak sampai 10 orang. Allah datangkan siapa? Orang dari luar, orang Arab ramai kat sana.
memakmurkan. Setiap waktu ada aja mereka. Tu tengok tu, boleh tergambar tak kita bahawa Allah Ta'ala nak hantar orang-orang macam ini. Dan yang datang pun bukan nak menyibukkan kawasan tu, taman itu dan sebagainya, tapi mereka datang memenuhi surau di sana. Subhanallah. Jadi minta kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra. Tuhai Tuhan kami, kurniakan kepada kami kesabaran. Wathabbit aqdamana, tetapkanlah pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Minta banyak-banyak, Allah Ta'ala akan berikan nanti, insya-Allah, ya. Sesibuk macam mana pun insya-Allah akan Allah mudahkan, ya. Syaratnya kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas, ya, kata-kata Abdullah bin Mas'ud, ya. Dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, "Kana al-fadilu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadri hadhihi al-ummah la yahfazu min al-Qur'an illa as-surata wa nahwiha wa ruziqul amala bihi." Ya, di kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang mulia, di awal-awal peringkat umat ini, iaitu umat Islam ini, iaitu generasi pertama zaman Rasulullah SAW, mereka ini la yahfazu min al-Quran illa surata wa nahwaha, melainkan satu surah ataupun sebagainya. Tapi waruziqul amala bihi, tapi mereka dikurniakan dapat beramal dengan Al-Quran, ya. Wa inna akhir hadhihi al-ummah la yaqra'una al-Quran minhumus sabiyyu wal a'ma wa la yurzaquna al-amala bihi. Dan generasi akhir umat ini, katanya, kata Abdullah bin Amr, ya, dia kata, dan generasi akhir umat ini yang membaca Al-Quran termasuk kanak-kanak dan orang buta, tapi mereka tidak dikurniakan beramal dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi ini semua diberikan peringatan supaya kita berperhatian betapa pentingnya hubungan antara ilmu dengan amal. Betapa pentingnya. Ini semua kata-kata para sahabat, sahabat yang mendapat didikan daripada Rasulullah SAW secara langsung. Artinya pengakuan ini adalah pengakuan yang benar. Mereka mendapat kesan daripada Al-Quran, sehingga bila baca je 10 ayat tadi umpamanya, kan, mereka tidak akan berpindah ke ayat yang lain, melainkan sudah beramal dengannya. Subhanallah. Artinya pengajaran seperti ini para jemaah, kita baca Al-Quran, kita tengok mana-mana itu. Sebab ada kalanya amalan-amalan itu amalan yang zahir, anggota umpamanya. Ada kala amalan-amalan itu amalan hati, kan begitu. Jadi semuanya ini boleh dilakukan dengan kita memerhatikan sebab apa ayat Quran, dan kemudian kita beramal dengannya, ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu, Quran adalah kitabun fit tarbiyah. Quran adalah kitab untuk mendidik. Hakadza kana bin nisbati li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kalau kita lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita tengok aja ayat yang mula-mula diturunkan, 5 ayat yang pertama, kan, itu bukan mendidik, kan? Mendidik, kan? Mendidik dalam bentuk mengajar, membaca. Bila Nabi SAW didatangi oleh Jibril AS, kan, apa kata Jibril AS? Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma'ana biqari, aku tak tahu baca. Sampai 3 kali baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga 5 ayat, kan. Nabi pun ikut, kan. Itu kan mendidik namanya. Mendidik dalam bentuk membaca. Itu dengan ayat yang 5 ayat yang ini pun sudah kita lihat bagaimana pentingnya mendidik itu. Kerana itulah Quran ini kitab yang mengandungi tarbiyah ataupun pendidikan. Tapi jangan disebut Quran itu kitab tarbiyah, jangan sebut, ya.
di dalamnya ada tarbiyah, pendidikan. Sebab Quran adalah Quran. Begitu. Seperti mana dalam Quran ada sains, tapi Quran bukan buku sains. Di dalam Al-Quran ada mengandungi apa? Sastranya yang tinggi, yang tidak boleh ditandingi, kan? Begitu juga di dalam Al-Quran ada kisah-kisah. Quran bukan buku kisah. Ada sejarah, bukan kitab sejarah. Quran adalah Quran yang mengandungi semuanya itu. Ini kita harus jaga, ya, supaya kita tidak terkeliru. Jadi dalam Quran ini kita lihat dia ada mengandungi tarbiyah. Kitabun tarbiyah adalah kitab yang mengandungi tarbiyah, ya. Wa bihadzal ma'na hakadha kana binisbati li ashabi Rasulillah SAW. Begitulah kalau kita lihat keadaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri bila menyebut di dalam surah An-Najm umpamanya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang cukup agung sekali. Jadi kalau mempunyai akhlak, bagaimana ia berlaku kalau tidak melalui proses tarbiyah? Dan Nabi ditarbiyah oleh Allah Ta'ala melalui apa? Melalui Al-Quran, kan begitu? Dididik Nabi SAW melalui Al-Quran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hal ini telah memberikan jawaban bila ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Maknanya kita tahulah bahawa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dia berlaku ataupun sudah menjadi kenyataan melalui Al-Quran. Ada beberapa ayat kalau kita lihat yang dalam bentuk teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu di antaranya ketika Nabi itu ditegur oleh Allah kerana terlintas dalam hati baginda untuk mengharamkan madu, ya. Ini dalam surah At-Tahrim ayat 1. Bila Nabi kerana salah seorang isteri Nabi tidak suka kepada madu, maka terlintas dalam hati Nabi nak jaga hati isteri, nak mengharamkan madu. Allah pun turunkan ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau nak haramkan sesuatu yang Allah halalkan kepadamu semata-mata nak mengambil hati salah seorang isterimu? Kan begitu, ya. Allah Ta'ala tegur. Maknanya ini apa makna teguran ini? Teguran ini namanya tarbiyah, didikan, kan? Kalau tidak memang dah haram lah madu. Kan gitu. Subhanallah. Ini didikan namanya, ya. Siapa yang mendidik? Yang mendidik ialah Allah. Sebab itu di sana kalau kita perhatikannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pernah mengatakan, walaupun hadis ini ada yang mempersoalkannya, tetapi apa kata baginda? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, Tuhanku telah mendidik aku, mengasuh aku, maka asuhan Allah adalah yang paling baik. Jadi maknanya kalau kita nak mengambil pengajaran seperti ini, kita kalau mau membentuk brother kita, anak-anak kita dan siapa pun, tengok Al-Quran, ya. Dan bila Al-Quran itu kita lihat pula bagaimana pribadi Rasulullah SAW. Ini dua asas ini adalah merupakan asas segala-galanya dalam kehidupan kita, ya. Kemudian yang lain kita lihat bagaimana huraian ataupun penerangan-penerangan yang lain. Kalau sekiranya tidak bercanggah dengan Quran dan hadis, maka kita boleh ambil dia sebagai panduan. Begitu, ya. Baik. Dalam hal ini kalau kita lihat, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidik aku, maka didikan Tuhanku adalah sebaik-baiknya. Maka kita lihat
Dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala menyebutkan. Yang biasa kita baca ini surah Ad-Duha ayat 6 hingga 11. Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat ini jelas berunsur pendidikan, ya. Dan Nabi SAW kita tahu bahawa dalam sirahnya baginda SAW kecil-kecil lagi dah tak ada ayah. Lahir, ayah dah tak ada. Sebab baginda ketika kira-kira 6 bulan di dalam perut ibunya, ayahnya sudah meninggal. Umur 6 tahun, siapa yang meninggal? Maknya pula kan. Allah Ta'ala kata alam yajidka yatiman fa'awa. Yang jaga Nabi siapa dia? Allah. Tapi melalui manusia lah, begitu ya. Subhanallah. Sebab itu dalam kehidupan ini para jamaah, kita tak perlu bimbang lah, ya. Ini tak ada, ini tak ada, ini tak ada. Dia ada. Siapa yang tetap ada? Allah. Allah tetap ada. Kita semua ni kan milik Allah. Bumi, langit, segala-galanya semua milik Allah. Jadi kalau kita faham ini pun sudah menanamkan dalam jiwa kita, tak perlu bimbang dalam kehidupan, ya. Sebab Allah Ta'ala tahulah, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ya, Allah dapati engkau ini dalam keadaan kebingungan. Dhallan ni bingunglah. Lahir mak bapak tak ada kan gitu. Fahada, Allah memberikan petunjuk kepadamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah dapati engkau susah, ya. Tidak ada harta dan sebagainya, tapi Allah kayakan engkau. Wa fa'ammal yatima fala taqhar. Tengok, ini satu pendidikan. Diperingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun anak yatim, kau jangan herdik dia. Nabi sendiri memang dah yatim kan gitu. Jadi kalau tengok anak yatim, jangan kau herdik. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan berlaku kasar kepada orang yang meminta. Kalau ada orang minta, kalau sekiranya tak mampu nak beri, cakap dengan cara yang baik saja, ya. Umpamanya kan, jangan dihalau, diusir dengan cara kasar, jangan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, kena tunjukkanlah. Cuma kita haruslah memahami pengertian nikmat. Nikmat ini luas. Segala yang memberikan kebaikan kepada kita adalah nikmat. Mata nikmat, mulut nikmat, telinga nikmat, sihat nikmat, lapang masa, ini semua adalah nikmat. Tunjukkan nikmat itu. Allah suruh tunjukkan. Macam mana tunjukkan? Sihat kan? Tunjukkan nikmat itu dengan syukur kepada Allah. Bagaimana mensyukurinya? Gunakan kesihatan itu dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Nikmat harta, nikmat kan? Gunakan nikmat itu untuk mensyukuri Allah. Kalau sampai kepada kewajiban zakat, keluarkanlah zakat. Hari Raya, Idul Fitri, keluarkan zakat fitrah. Tak mampu kita belum sampai, jangan susah, masukkan saja yang disebut sebagai sedekah. Sedekahlah. Ataupun tak nak sebut sedekah, hadiah, ya, masuk tabung dan sebagainya. Bila kita ini lakukan ini kerana Allah, para jamaah, mula-mula mungkin RM1, tak apa. Nanti Allah bukakan hati kita mudah, dah RM10 nanti, insya-Allah. Yang memudahkan itu ialah Allah kan, bukan kita. Kalau kita jujur kerana Allah, Allah akan memudahkan. Ikhlas. Ini ada seorang ulama memberitahu, mengatakan dalam satu kitabnya, Ar-Raqa'iq, dia kata, kalau ikhlas itu ada pada orang, yang susah jadi senang, yang berat jadi ringan, ya, yang panjang masanya jadi pendek masanya, asal saja ikhlas. Bila ikhlas, tak ada yang susah, semuanya senang aja. Itu kalau kita benar-benar ikhlas kerana Allah, dan Allah mengetahui keikhlasan kita.
Ya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat tadi, Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Dia adalah Tuhan pencipta segala-galanya. Wa kalimatur Rabbi sendiri, perkataan Rabbul Alamin tadi, perkataan Rabb itu sebenarnya adalah pecahan daripada perkataan tarbiyah. Ini kalau kita faham, ya, Rabbul Alamin, Rabbun Nas dan sebagainya. Perkataan Rabb situ adalah pecahan dari sudut bahasa, pecahan daripada perkataan tarbiyah. Tarbiyah artinya mendidik, ya. Dan perkataan tarbiyah itu mengandungi makna mengambil berat, al-inayah, prihatin, wari'ayah, menjaga, ya, ataupun memelihara, wal islah, wal islah ni memperbaiki, ya, dan at-ta'dib. Perkataan tarbiyah mengandungi makna-makna ini. Apa? Prihatin, mengambil apa? Mengambil berat, ya, kemudian mengislah, ya, memperelokkan, dan juga mendidik ataupun mengasuh. Rasulullah SAW adalah merupakan al-murabbil awal, merupakan murabbi ataupun pendidik yang pertama sekali. Sebab baginda SAW menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai panduan untuk mendidik. Baginda dalam mendidik para sahabat tu, Quran saja dijadikan sebagai panduan asalnya ataupun sebagai bimbingan, ya. Dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah umpamanya ayat 2 yang ramai kita hafal ayat ini. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yakni Allah yang telah mengutuskan dari kalangan orang-orang yang tidak tahu membaca dan menulis seorang rasul dari kalangan mereka. Sebab Nabi SAW itu adalah dari kalangan orang Arab Quraisy yang tidak tahu membaca dan menulis. Allah mengutuskan mereka ini dengan melakukan apa dia? Yatlu alaihim ayatihi. Allah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Nabi SAW bila menerima satu-satu ayat ataupun wahyu daripada Allah Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Malaikat Jibril, Nabi kan bacakan kepada para sahabat. Mana-mana yang boleh hafal, cepat hafalkan. Mana-mana yang boleh tulis, akan ditulislah, ya, di tulang-tulang, di kulit dan sebagainya. Ini baginda membacakan kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan baginda mensucikan mereka. Mensucikan apa? Daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini isyarat kepada apa? Kepada mendidik para sahabat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan baginda mengajarkan mereka Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, dan pengetahuan. Ada sebahagian ulama mentafsirkan hikmah di sini ialah hadis. Diajarkan kepada mereka. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun mereka itu dahulunya dalam keadaan kesesatan, ataupun sesungguhnya mereka ini, mereka siapa? Orang-orang Arab Quraisy itu. Mereka dalam kesesatan. Bagaimana sesatnya mereka? Mereka menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Yang kita nak lihat ialah ayatnya apa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dijelaskan oleh Allah bahawa baginda yang diutus oleh Allah Ta'ala dari kalangan orang Arab Quraisy yang tidak tahu baca dan menulis, Nabi SAW membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mensucikan mereka. Mensucikan mereka, yakni jiwa mereka. Pertama, dibersihkan daripada apa? Daripada syirik kepada Allah Ta'ala, dari segi akidahnya. Sebab itu, kalau kita lihat ya, tarbiyah yang dilakukan di dalam Al-Quran ini mengandungi 7 tarbiyah, ya. Yaitu pertama ialah tarbiyah dari sudut akidah, ya. Yaitu
pendidikan yang berbentuk akidah. Yang kedua ialah tarbiyah dari sudut akhlak, at-tarbiyatul khuluqiyah namanya, ya. Yang ketiga ialah tarbiyah al-ijtimaiyah, tarbiyah kemasyarakatan, ya. Begitu juga tarbiyah yang ada di dalam Al-Quran ini ialah tarbiyah al-jinsiyah, tarbiyah jinsiyah. Apa makna jinsiyah? Seks. Adakah dalam Al-Quran kan? Wah, subhanallah. Cuba kita lihat, yang kita nak lihat hebatnya Al-Quran ini, ya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang apa? La taqrabuz zina. Kan kata Allah ta'ala kan, jangan kamu hampiri zina. Kemudian kaum Nabi Lut, Allah ta'ala mengharamkan perbuatan liwat. Kan ada? Ini bukan seks itu. Seks diingatkan jangan melakukan perbuatan zina. Malah kita yang bernikah secara halal, begitu kan? Yang apa dalam surah Kaabah kata salah ataupun dalam YouTube tadi ada kawan jumpa katanya akad nikah paling cepat katanya berlaku di Sarawak. Dah jumpa tak? Tadi ada ya. Dia punya yang kabul ni, pengantin ni, dia punya jawab kabul dia tu, aku terima nikah tu, satu nafas. Sekejap. Jadi yang kita lihat ya, dalam apa, dalam kita ini walaupun sudah bernikah secara halal kan, tapi ada masa-masanya Allah Ta'ala melarang kita memperkauli isteri kita kan. Subhanallah. Ini kan tarbiyah jinsiyah namanya, ya. Apa dia? Allah Ta'ala sebut yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, ya. Mereka bertanya kepada engkau yang Muhammad tentang darah haid, katakanlah itu darah kotor, kata Allah Ta'ala. Fa'tazilun nisaa fil mahid, hendaklah kamu jauhi isteri kamu ketika dalam haid. Nampak kan? Ini bukan tarbiyah jinsiah kan? Nah, jelas kan bahawa ini pendidikan apa? Pendidikan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan golongan yang al-muflihun dalam surah Al-Mu'minun kan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Cuba lihat, yang kita nak ambil satu perkara yang berkaitan dengan seks, tarbiyah jinsiah namanya. Iaitu apa dia? Iaitu sesungguhnya beruntunglah ataupun berjayalah orang-orang mukmin. Siapa dia orang mukmin ni? Iaitu mereka itu alladzina hum qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyang. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka itu yang meninggalkan perkara-perkara yang apa? Yang lagha, yang tidak ada faedah. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang memelihara alat kelamin mereka illa ala azwajihim, kecuali ke atas isteri-isteri mereka, atau ma malakat aymanuhum, ataupun apa-apa yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka tidak dicerca ataupun dicela, kerana ia adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini semua adalah tarbiyah jinsiah namanya, ya. Baik, tarbiyah jismiyah. Tarbiyah jismiyah iaitu tarbiyah jasad ataupun apa yang disebut fizikal. Kita diajar di dalam Al-Quran, ada diajar dalam bentuk yang umum, umpamanya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Persiapkanlah diri kamu yang mampu kamu lakukan, iaitu apa dia? Iaitu persenjataan dan juga kekuatan jasmani kamu, dan juga
kenderaan ataupun tunggangan binatang yang nak digunakan untuk berperang. Itu jismiyah. Malah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dari sudut apa? Dari sudut amalan ibadah kita ini, sebenarnya ia mengandungi tarbiyah jismiyah. Yang sebahagian orang sekarang melihat, katanya dalam salat kita pun ada apa katanya? Exercise katanya kan. Tapi jangan kita jadikan tujuan nak apa? Itu nak sihat tu sembahyang, jangan sembahyang tetap sembahyang. Tetapi di dalamnya ada exercise kan, tengok orang. Sekarang malah ada yang cuba ikut-ikut amalan sembahyang tu, dia punya exercise kan, tengok ya. Kita perhatikan. Kalau kita lihat, ya, Allah wajibkan apa? Wajibkan haji kan? Bila Allah Ta'ala sebut di antara amal haji, apa dia? Kena tawaf. Apa dia? Kena sa'i. Dan sa'i itu, turun naik itu bukan exercise ke tu? Tak usah susah-susah yang lanjut umur macam saya ni lebih kurang ya. Tengok ya, exercise saja. Daripada tu turun gitu. Ini macam sa'i lah. Safa, Marwah, Safa, Marwah 7 kali habis. Hari-hari boleh buat. Tak payah nak lari-lari, berjalan pun dah. Banyak orang yang itu kan, jogging katanya kan. Buat aja gitu. Kita buat, tapi kita jangan kata ini amalan sa'i, tapi kita nak ambil roh amalan sa'i supaya kita rasakan begitu. Masya Allah ya. Kalau taman, pusinglah 7 kali dah macam tawaf. Nah, kalau susah sangat nak exercise yang macam askar tu, cukup dengan ini je. Tiap pagi ya, Safa, Marwah, Safa, Marwah 7 kali berhenti, InsyaAllah. Itu kalau kita nak lihat apa dia, nak lihat tarbiyah jismiyah ya. Dan juga dalam Al-Quran ada bentuk tarbiyah aqliyah. Tarbiyah aqliyah apa dia? Perhatikan ayat Quran yang Allah Ta'ala sentiasa banyak dalam Al-Quran. Allah Ta'ala suruh memerhatikan ni. Memerhatikan apa? Memerhatikan yang di langit dan di bumi. Subhanallah, banyak ayat yang seperti mencemuh mereka yang tidak mau memerhatikan makhluk ciptaan Allah. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka melihat burung yang terbang di atas kepala mereka, yang berbaris-baris, dan tidak ada yang jatuh ke bumi? Mungkin ada yang aksiden, mungkin ada ya, sayap dia aksiden, mungkin ada kan. Tapi jatuh tak? Tak jatuh kan? Kenapa tak jatuh? Ma yumsikuhunna, tidak ada yang menahan burung itu daripada jatuh illa rahman, kecuali Allah yang bersifat penyayang. Subhanallah. Ini kan, ini di antaranya. Maknanya kita diajar berfikir dengan akal kita. Mungkinkah dia tu boleh begitu kalau tidak ada yang menahannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, kita perhatikan tak, burung tu, ini kalau kita lihat helikopter boleh parking ke atas kan, dia ikut macam apa, berpatung kan. Kalau burung, kapal terbang ada tak boleh kapal terbang tu, dia parking. Burung ada kan, burung parking kan. Pernah tengok tak burung tu, gitu kan, dia parking. Kadang-kadang dia tengok itu, pernah kita tengok kan, dia terus turun. Subhanallah. Pernah, kalau tak percaya boleh buat ya. Tengok kalau ada burung-burung merebut ke apa kat dataran tu, cuba sergap. Dia boleh gitu. Ada kapal terbang boleh gitu. Mana ada turun pelan-pelan kan. Kenapa boleh begitu? Sebab Allah yang melakukan begitu. Subhanallah. Ini yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran para jamaah, yang Allah Ta'ala sifatkan orang yang ulul albab ni ialah allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Iaitu golongan yang sentiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam. Mereka ini yang sentiasa mengingat demikian, mereka mengatakan Rabbana subhanak ma khalaqta hadza batila, duhai Tuhan,
Engkau tidak jadikan ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau daripada perbuatan yang sia-sia itu. Jadi ini tarbiyah akliyah namanya, iaitu akal kita. Ya, kita kan diajar, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita hafalah ini, ya, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarawir. Ni Allah Ta'ala suruh apa? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Taklah manusia melihat dari apa dia dicipta. Maknanya memerhatikan kan, daripada status mani, darah, daging dan seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala pun dalam ayat lain, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah melihat, manusia melihat kepada makanannya. Cuba, ini kan mengajar kita, akal kita ni memikirkan kan, siapa yang menyediakan makanan-makanan itu. Ketika dalam perut kita makan melalui tali pusat, yang masuk dalam tali pusat yang menjadi makanan kita itu asalnya makanan apa kita ni? Ada yang makan kopok lekor kan ada, yang ada makan apa lagi, laksa Penang pun ada, yang ada cucur udang pun ada, campur-campur kan. Bayangkan kalau sekiranya masuk tu dalam perut kita, dalam pusat tu, tali pusat tu macam tu juga, tak tahu menjadi apa kita. Tapi siapa yang ubah makanan-makanan itu semuanya menjadi satu cecair, yang melalui cecair itu masuk dalam tali pusat dan kita makan melalui tali pusat. Siapa yang fikir tahu dia? Ini mendidik akal kita, ya. Kemudian satu lagi ialah at-tarbiyatun nafsiyah. Tarbiyah nafsiyah maknanya pendidikan jiwa, rohani kita. Disuruh kita ni dididikkan supaya apa? Supaya kita ni bersabar. Banyak dalam Al-Quran kan suruh sabar kan? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya, wahai orang beriman, kamu sabarlah. Malah kita ni bila diperintah oleh Allah Ta'ala menyuruh anak kita supaya salat, dan kita pun kena bersabar dalam melaksanakan salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk melakukan salat dan kamu kena sabarlah dalam melakukan salat itu. Dalam menyuruh pun kita kena sabar. Jadi ini diantaranya sabar. Cuba lihat kalau kita mau ketenangan jiwa. Manusia kan ini dicipta oleh Allah Ta'ala, sifatnya apa? Keluh kesah kan? Allah sebut dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini dicipta sifatnya keluh kesah. Iza massahu syarru jazu'a. Bila ditimpa kesusahan, dia mula gelisah, ya, miskin ke dan sebagainya kan, dia gelisah. Wa iza massahu khairu manu'a. Dan bila dia mendapat kebaikan, nikmat, dia kedekut sekali. Illal musallin, kecuali orang-orang yang melakukan salat. Tengok, bila kita perhatikan ayat seperti ini, Allah memberitahu orang yang melakukan salat ini, dia akan dapat mengatasi kegelisahan. Allah Ta'ala sendiri memberitahu orang yang menjaga salat, dia akan dapat mengatasi kegelisahan. Kenapa? Sebab kegelisahan itu adalah sifat yang dijadikan Allah Ta'ala, fitrah manusia kan. Tak ada manusia yang tak gelisah, tak ada. Sebab Allah mengatakan demikian, khuliqa halu'a. Manusia ini dicipta bersifat apa? Keluh kesah. Ini fitrah manusia. Tapi walaupun begitu, ada golongan yang boleh mengatasi itu. Siapa dia? Kata Allah Ta'ala, illal musalli, kecuali orang-orang yang melakukan salat, allazina hum ala salatihim daimun, yang kekal terus menjaga salatnya mengikut waktu yang ditentukan. Baru dapat ketenangan ini, ya. Sibuk macam mana pun dia akan tetap jaga waktu salat ini, dijaga. Nanti Allah Ta'ala akan berikan ketenangan itu. Tapi kalau sekiranya apa tu kata orang tu kelap-kelip, no, payahlah, ya. Dah susah baru nak sembahyang, bila senang-senang lupa. Tak. Sebab
Allah yang beri kita ketenangan itu sifatnya tidak ada tak ada. Allah Ta'ala sentiasa ada. Maka kerana itu, kalau mau dapat ketenangan daripada Allah yang begitu sifatnya, kita kena teruslah melakukan ibadat ini mengikut yang ditentukan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan ke atas orang beriman mengikut waktu yang telah ditentukan. Kena jagalah. Malah kalau kita lihat, orang yang melakukan salat pun akan mendapat kecelakaan. Yang tak salat lagi, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Salatnya macam mana? Allazina hum an salatihim sahun, yang lalai daripada salatnya. Maksud lalai macam mana? Kalau ambil yang paling minima, paling rendah, ialah dia salat, bukan tak salat, tapi di luar waktunya. Dan kalau yang tak salat lagi berat kan? Allah Ta'ala sebut mereka yang salat tapi lalai. Kalau nak ambil peringkat yang tinggi, lagi itu berat. Allahu Akbar saja semua masuk, ya, macam tape recorder pula, ya, masuk belakang, ya, pasar raya masuk, pasar malam masuk, ya, uptown masuk, ya, parking masuk, macam-macam, sayur-sayur masuk, ikan masuk, minyak naik pun masuk, minyak tak turun-turun pun masuk, kan? Masuk belakang. Itu kalau dah yang tinggi. Ini tidak, kita ambil yang lalai itu, dia salat tapi di luar waktu. Lagi apa sifatnya? Alladzina hum yura'un, celaka walaupun dia salat, tapi dia salat yura'un. Apa nak yura'un? Nak menunjuk-nunjuk, riya, tak ikhlas kerana Allah Ta'ala, ya. Wa yamna'un al-ma'un, dan menghalang orang ramai daripada memberikan bantuan. Dah di sini tak nak buat bantuan, orang nak beri bantuan, dia halang pula. Ini celakalah orang ini. Siapa dia? Dia salat, bukan tak salat. Jadi bagaimana nak membetulkan hati kita ini? Inilah, ingat dengan ayat-ayat seperti ini. Jadi ayat seperti ini mendidik rohani kita. Mendidik rohani kita, pertama sekali bila beramal, biarlah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala sendiri menyebutkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas dan berpegang kepada ajaran agama. Jadi begitulah, kalau kita lihat ini sebagai mukaddimah daripada pengarang kitab ini, yaitu beliau mengatakan bahawa, ya, beliau menyusun buku ini, kitab ini ataupun buku ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk tafsir tarbiyah, ya. Sebab Quran yang Allah Ta'ala turunkan ialah untuk mendidik manusia, ya, daripada beribadah kepada yang lain, menyembah yang lain, dididik supaya menyembah Allah. Begitu juga tidak melakukan syirik. Yang disebut tadi ialah tarbiyah, apa tadi? Tarbiyah aqdiyah ataupun tarbiyah yang berbentuk pendidikan. Kemudian tarbiyah khuluqiyah, yaitu tarbiyah pendidikan akhlak. Kemudian tarbiyah jismiyah, yaitu pendidikan fizikal. Kemudian tarbiyah aqliyah, pendidikan akal. Tarbiyah nafsiyah, pendidikan jiwa ataupun psikologi. Tarbiyah ijtimaiyah, tarbiyah kemasyarakatan. Dan yang akhir tarbiyah jinsiyah, tarbiyah seks. Ini semua ada di dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahanlah dengan panduan yang beliau siapkan ini, sediakan ini, kita boleh sama-sama mengambil manfaat daripadanya. Untuk apa? Untuk menjadikan Quran ini sebagai sumber tarbiyah kita. Jadi dengan demikian, mudah-mudahan kehidupan kita ini sama ada dari segi akalnya, sama ada dari segi jiwanya, sama ada dari segi kemasyarakatannya, sama ada dari segi akhlaknya, sama ada dari segi hubungan kelamin, semuanya dikawal oleh panduan Al-Quran. Ya, InsyaAllah dengan cara demikian kita akan dapat rasakan bagaimana besarnya Al-Quran ini, peranannya di dalam mendidik manusia. Jadi itulah agaknya untuk malam ini yang kita dapat isikan dengan pengajian ini.
Mudah-mudahan ini adalah sebahagian daripada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua nikmat yang paling jelas ketika ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Terdapat dua nikmat ramai manusia tertipu padanya. Pertama, as-sihhatu, kesihatan badan. Yang kedua, al-faraghu, kelapangan masa. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini, Allah Ta'ala kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kena tunjukkan nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini, kita menunjukkan kita ni mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bila kita syukuri, apa janji Allah Ta'ala? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukuri nikmat yang aku kurniakan, aku akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Wala in kafartum, jika kamu kufuri nikmat itu, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat dahsyat sekali, kata Allah Ta'ala. InsyaAllah, ya, mudah-mudahan nikmat yang kita syukuri ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itulah untuk ini. Dan kalau sekiranya ada perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk ini, yang lain nanti kemudian lah, ya, yang berkaitan dengan tajuk ini, yang mukadimah, ya, ini mukadimah yang ditulis oleh beliau, yang mana insyaAllah kita dah lihat tadi kesimpulannya. Kita nak lihat apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat tadi, ya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Rasulullah ajar kami 10 ayat, kami tidak akan berpindah kepada ayat lain melainkan setelah kami beramal dengannya. Ini yang penting, insyaAllah, ya. Wallahu a'lam. Ada apa-apa yang boleh dimanfaatkan, insyaAllah? Tak ada dah. Jadi agaknya sekadar itulah, ya, untuk malam ini. InsyaAllah bulan depan, ya, yang kita pun memang tak tahu, tapi insyaAllah dengan kita yakin dengan janji Allah, dengan niat nak mencari ridha Allah, insyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan kita. Yang penting bila hati dimudahkan, tak ada masalah apa-apa, insyaAllah, ya. Jadi kita tangguhkanlah seperti biasa dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.